Saya Fazli Yaakob. Assalamualaikum. Anda dah pun cuba resipi-resipi saya? Dari Dapur Asnaf. Pelbagai resipi telah saya kongsi. Dan seperti biasa, saya ada tetamu istimewa, seorang pembayar zakat. Dan beliau juga bekas asnaf daripada Zakat Selangor. Dapur saya dah ready. Tetamu saya pun dah sampai. Nak tahu masak apa? Kita tunggu dan lihat. Kali ini mungkin anda tertanya, apakah resipi terusnya yang saya hasilkan di Minang Kapau? Resipi ini memang sangat popular. Dia ada ayam, dia ada minang, dia ada sambal. Bermakna sambai pula. Bermakna sambal gulai ayam minang. Ini menjadi favourite saya dan juga ramai orang yang datang. Tapi yang lebih favourite lagi sebab tetamu saya datang daripada Asnaf Zakat Selangor. Tapi saya cakap tadi, beliau merupakan bekas asnaf. Dijemput masuk, namanya Suzana. Nama manjanya sayang, baby, kasih, semua ada. Betul ke? Betul lah tu. Betul. Jadi saya boleh panggil sayang lah. Boleh. Saya cair ke awak yang cair ni sekarang? Saya cair. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Bukan apa, saya teringat senyuman anda tu pada kawan baik saya, nama dia Ain. Ain ni kalau senyum memang semua orang cair. Dia dekat gunung senyum, dekat kunai, dekat sungai dia senyum. Sama senyuman dia. Kenal ke Ain? Kenal insyaAllah. Kenal lah, itulah kita pun sama orang yang kenal. Okey, silakan. Okey, Suzana. Ya Datuk. Kita nak masak. Ya. Tapi biasanya saya minta rakan asnaf saya masak. Tapi saya tak boleh panggil rakan asnaf sebab anda bekas asnaf. Pernah melalui zaman susah dan kini menjadi seorang usahawan. Betul? Betul. Boleh bercakap? Boleh. Cakap. Betul. Macam Piramli lah, suaranya tak keluar, dia malu-malu. Sebab kalau Suzana malu, sekejap, saya ulang je. Kalau sayang malu, abang lagi malu sayang. Sayang, Ya. kita masak berdua ya sayang? Boleh. Sayang kenal apa ni? Senduk. Senduk ni akan hinggap kat kepala saya dengan daripada isteri saya kalau saya panggil sayang sampai habis program. Jangan marah ya, jangan gurau. Tak apa. Ingat tak apa yang saya nak masak tadi? Ayam, gulai, minang sayang. minang. Okey, jadi biasanya memang saya minta tetamu saya masak. So saya minta tolong potong-potong je boleh? Boleh Datuk. Ada bawang, bukan Datuk, abang sayang. Boleh abang sayang. Dah habis saya kena resum je. Okey, so potong-potongkan ni, saya bawa juga cili merah. Saya. Okey. Okey, sambil-sambil kita borak, mungkin boleh ceritakan sedikit. Sekarang buat apa? Berniaga apa? Sekarang saya ada buat mini catering. Mini catering. Lepas tu ada berniaga air balang dan laksa utara. Wow, laksa utara. Ya. Okey, jap, mini catering tu apa jenis lauk? Macam-macam. Pelbagai. Ikut pada customer nak lauk apalah, menu apa yang diorang nak. Dan dah berapa lama bergerak usahawan? Alhamdulillah dah 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun. Tadi saya disebut, saya panggil rakan saya bekas asnaf. Bermakna beliau ada cerita yang tersendiri di mana pernah susah, pernah tak ada duit dan pernah mohon bantuan daripada Zakat Selangor. Okey, saya nak tanya. Boleh berhenti potong sekejap? Di kala susah, di kala kecewa, stres dan sebagainya, apakah peristiwa yang paling menyayat hati? Yang tak boleh lupa sampai bila-bila? Sewaktu saya syarat mengandung anak terakhir, yang kelima ni. Okey. Anak saya yang keempat, masa tu baru berusia 3 tahun. Okey. Suami pergi meniaga sebab saya dah syarat kan. Okey. Dia pergi meniaga, bawa gas dan saya akan masak siap air tu awal-awal lah. Okey. So anak akan minum air tu, susu. Okey. Dari pagi sampai malam, tunggu suami balik. Lepas tu? Kami makan apa yang ada. Okey. Lepas tu, masa saya lepas bersalin, keadaan keuangan kami memang tak stabil. Saya tak mampu bayar duit hospital. Mak saya sakit, ayah saya sakit. Habis dalam keadaan tak mampu bayar duit hospital, bukankah keadaan itu dah tertekan lagi? Lalu macam mana keadaan harian? Maksudnya makan, minum, beli barang dapur, baju, semua tak ada? Apa yang ada kami ni, mujur adik-beradik ada yang membantu. Okey.
persiapkan untuk barangan saya bersalin. Dan lepas bersalin saya pantang dekat rumah mak. Masa tu mak saya kaki di simen, arwah ayah stroke. Sekejap. Arwah ayah bermakna ayah baru meninggal? Tahun lepas bulan 7 baru ni. Bermakna ayah sempat tengok Anak saya yang bongsu. 3 tahun sekarang umur dia. okey, bermakna ayah sempat tengok ketika susah dan ketika senang. Senang ayah. Masa susah tu mengadu tak pada ayah? Ya, anak perempuan mesti cari ayah dia. Saya cari mak. Sebab masa tu ayah saya tak boleh bangun, dia terbaring sebab dia stroke. Habis apa perkataan yang dilafazkan kepada mak ketika susah? Apa yang diceritakan kepada mak? Mak selalu ceritakan kepada ayah pasal kesusahan saya. Tapi dia tak berapa boleh nak bercakap sangat Kenapa ya? sebab dia stroke. Tapi bila cerita kat mak ada bagi nasihat tak? Mak suruh usaha. Lepas tu adalah dibantu, minta tolong bantuan adik-beradik sikit masa tu. Baik, dan orang susah macam-macam kesusahan. Susah makan, susah beli baju. Tapi biasanya paling susah kalau barang dapur tak ada. Dah pernah rasa kan? Saya beli pampers anak kat kedai RM2, 5 keping. Terpaksa. Barang makan pula? Barang makan. Suami ada duit sikit, kita belilah beras catu-catu. Kadang saya beli yang sekilo. Pandai-pandai saya Catu beras? Kalau catu beras bermakna satu keluarga berapa orang? 7 orang. Masya Allah. 7 orang catu beras. Bermakna kalau makan tu tak boleh tambah lah biasanya. Kadang-kadang saya buat bubur. Buat bubur. Kenapa buat bubur? Mungkin orang tak tahu. Orang tak tahu cerita sebenar. Dia kata makan bubur tu mewah. Tak. Makan bubur tu jimat nasi. Kenapa buat bubur? Cerita. Sebab boleh masak dalam kuantiti, beras tu kuantiti sikit tapi bubur banyak kita dapat. Bermakna yang dimakan tu air. Air beras. Betul? Saya memang paling terkesan kalau soal makan tak cukup. Pakaian tak cukup. Tapi masa tu ada tak kata-kata yang diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak tu kekal bersemangat? Mesti anak-anak ada komplain. Bubur je tiap hari, makan kurang. Anak-anak hantar dekat mak mentua. Terpaksa hantar kat mak mentua. Jadi tak rindu anak? Terpaksa. Apa Buat perasaan sementara. seorang ibu terpisah dengan anak kerana kepayahan? Tak dapat nak digambarkan ada tu. Rindu anak waktu malam dengan stres duit tak ada lagi. Ya. Pernah bergaduh dengan suami? Banyak Tak, kali. ini realiti saya nak tahu. Sebab semua orang bergaduh pasal duit biasanya. Apatah lagi dah susah, emosi lagi susah. Apa pergaduhan yang paling besar dengan suami pasal duit ketika susah? Penceraian. Allahu Akbar. Penceraian. Minta maaf sebab saya tak tahu pasal penceraian. Kadang-kadang itu terlintas dekat fikiran kan. Tapi sebenarnya itu ujian kami tapi Bermakna penceraian itu diminta ataupun suami yang cadangkan kerana tengah susah? tak kadang-kadang terkeluar daripada mulut sendiri. Tak tahu kenapa. Tapi Alhamdulillah tidak berlaku kan? Alhamdulillah sampai sekarang. Bermakna kepayahan hidup itu mendesak seseorang untuk memilih jalan mudah. Tapi tak apa, itu cerita lama, okey? Ya. Kita bangkit. Bangkit, kita sambung potong, kita sambung masak. Sambung potong dulu apa yang boleh. Memanglah semua orang pernah sedih, tapi kebahagiaan itu kita kena cari juga. Dan sekarang, untuk membangkitkan semangat semua orang sebenarnya, sekarang beliau bergelar seorang usahawan, ada catering sendiri. Macam mana hari pertama pergi ke Zakat Selangor untuk minta bantuan? Hari pertama saya paksa suami saya untuk pergi ke Zakat Selangor sebab kawan saya yang bagi tahu. Ya. Sebab dia melihat kesusahan yang saya alami dengan muka tak malu, macam orang kata tebalkan muka kan. Mohon bantuan. Dan Alhamdulillah permohonan kami berjaya. Baik. Dan bila dapat
bantuan daripada Zakat Selangor, ingat tak nilai pertama yang dapat daripada bantuan tersebut? Banyak juga 1,050 sebab untuk anak sekolah yang 3 orang tu. Baik. Masa dapat duit sebanyak itu, selepas lama tak dapat duit, apa perasaan Zana masa tu? Bersyukur sangat-sangat. Syukur Alhamdulillah sebab... Adakah mengalirnya air mata kesyukuran masa tu? Ya, Datuk. Masih ingat apa yang dilakukan dengan duit pertama dapat? Beli makanan dulu ke? Beli pampers ke? Saya beli makanan, nak beras. Lalu untuk anak-anak, bagi rasa makan yang ni sikit lah. Masya Allah. Apa makanan pertama yang dibeli dengan duit tersebut? Beras, ayam. Ayam. Anak-anak suka makan ayam. Dia masak apa ayam tu? Diorang suka saya masak ayam masak rempah. Wah, sedap tu. Dan sekarang dah lepas 3 tahun, pasti masih mengingati saat-saat dapat bantuan sampai sekarang. Ya. Jadi apa perubahan hidup yang Zana buat supaya mampu hidup seperti sekarang? Keluar daripada asnaf kata orang. Saya cuba macam-macam. Apa yang boleh saya buat, saya buat. Saya belajar. Bukan sekadar masak. Saya cuba belajar buat kek, biskut. Segala apa yang orang order dan saya boleh buat, saya buat. Dan macam mana Zakat Selangor bantu? Adakah kelas-kelas yang diberikan ataupun panduan-panduan? Zakat teras bagi saya khusus. Khusus catering, buat puff and pastry. Wow. Lepas tu kuih frozen, Okey. kuih talam. Macam-macam bagi. Oh, okey. Dan sekarang mungkin Zana boleh sarankan kepada mereka di luar sana yang bergelar asnaf. Apakah yang patut mereka buat? Kuat semangat ke? Jangan bergaduh dengan suami ke? Ataupun masak bubur juga sampai dapat masak benda lain ke? Apakah langkah-langkah utama? Sebab ramai orang tak tahu. Aku susah, tak tahu jalan keluar. Terus jangan mengalah lah. Jangan mengalah dan kalau boleh jangan terkeluar perkataan yang nak berpisah dengan suami. Dan pergi terus ke pusat zakat, insya-Allah. InsyaAllah. Dia Okey. akan bantu kita. Baik. Kita masak juga sambil-sambil tu. Okey. Sebab buka apa? Kita nak buka puasa nanti kan. So saya nak pastikan apa yang saya masak tu semua boleh dibawa balik. So tadi saya minta dia potong sebab saya nak anda tengok apakah bahan-bahan dia sediakan. Tapi saya dah siap buat paste-nya. Kita masukkan ayam saja. Okey, dan saya masukkan sedikit. Saya ada daun limau, daun kunyit. Okey. Sebuah keras saya dah blend. Okey, mungkin boleh masukkan dalam tu. Paste-nya saya dah buatkan. Okey, boleh kacau. Nah, silakan. Okey. Dalam kehidupan kita seharian, kadang-kadang kita lupa bahawa apabila kita ditimpa dugaan, kadang-kadang dugaan itu datang 2 cara. Dugaan ketika susah dan dugaan ketika senang. Bermaksud masa susah kita mengharapkan zakat dan sekarang ketika dah mampu bayar zakat, bila kali pertama bayar zakat? Tahun lepas bulan 7. Bulan 7 masih ingat bulannya. Dan apa perasaan ketika kali pertama bayar zakat tu? Perasaan tu macam selama ni saya menerima. Selepas tu saya memberi. Rasa tak tahu nak digambarkan perasaan tu. Happy sangat dapat membantu. Baik. So sekarang ni dalam ketika sibuk berniaga dan menguruskan perniagaan, mungkin ada pesanan kepada para suami yang saya tengok adalah, bukan semua. Tapi kadang-kadang bila kita susah tu, kebanyakan suami membantu. Tapi ada suami yang memberi tekanan ketika kesusahan tu lah mereka bercerai-berai. Jadi mungkin apa kelebihan yang ada pada suami Zana yang saya nak you nyatakan pada mata umum, ucapan terima kasih buat suami tercinta. Kelebihan suami seorang yang sangat penyabar. Dan saya mungkin seorang yang agak kelang kabut. Dan dia banyak menjernihkan keadaan rumah tangga. Jadi ada tak ucapan khusus buat suami yang mungkin lama nak dinyatakan, tak dapat dinyatakan? Tengok kamera, mungkin suami sedang menonton. Ucapan minta maaf banyak-banyak selama ni sebab banyak memberi awak tekanan. Sayang awak sangat-sangat dunia akhirat. Tengok. Keikhlasan, kepedihan, kegembiraan, kesedihan seorang isteri ketika susah senang bersama suami tercinta. Minta cerai, suami tak ceraikan.
malahan memujuk untuk memberi kekuatan. Dan dalam episod kali ini bukan apa, memang kita sibuk masak dan belum yang masak, kita masak ayam gulai Minang. Dan saya nak berpesan kepada anda semua, nak menunaikan zakat bukan susah. Dengan zakat Selangor, semuanya di hujung jari. Dan ketika kita susah, kita ingin senang. Ketika kita senang, kita jangan lupa membayar zakat. Baik, sambil-sambil tu siapkan masakan. Sebab saya nak siapkan bungkusan untuk buka puasa. Sekejap Datuk. Okey. Sambil sibuk-sibuk masak ayam gulai tu, sebab dia akan ambil masa sikit untuk masak, saya dah masak siap-siap untuk buka puasa. Ini biar saya sambung. Okey, Datuk. So ni saya dah siapkan lauknya. Okey, Okey. dalam ni ada, saya letak tepi dulu sebab ada hadiah daripada sponsor kita. Juga sesuai untuk digunakan sepanjang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Sama-sama. Okey, saya pegang. Sebelum tu, mungkin nak ada pesanan terakhir. Sini sikit. Pesanan terakhir mungkin untuk rakan-rakan yang masih kekal di dalam kelompok asnaf. Buat rakan-rakan asnaf, jangan putus asa. Teruskan usaha dan jangan, orang kata apa, malu nak lakukan apa saja supaya kita mendapat rezeki yang halal. Itu je. Baik, dan kepada anda semua, jangan lupa tunaikan zakat anda. Sama-sama kita kongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Temui saya esok di waktu sama jam 6.30 petang dengan menu yang lebih hebat dan dengan tetamu saya. Mungkin asnaf, mungkin bekas asnaf. Yang penting mereka daripada asnaf Zakat Selangor. Terima kasih. Saya nak jumpa dengan suami boleh? Boleh, Datuk. Ini saya bawa, saya bagi Okey. suami. Okey. Terlupa pula untuk diorang buka puasa. Assalamualaikum.